السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sepatutnya malam ni kita tak ada kuliah lagi, tangguh dulu. Suara saya tak ada, sebab tu poster pun lambat dia orang keluarkan. Saya kata tunggu suara keluar dulu. Tapi dah pagi semalam saya fikir, pagi tadi tak apalah, kata buat biarlah kuliah aku tidak lama penting. Setakat yang boleh ya. Kita insya-Allah dengan ayat apa ni? Ayat jampi payah ni. Ramai orang pun dia ingat kuliah tak mula lagi. Kita baca satu hadis, sekurang-kurangnya ada juga pengajian dalam minggu ni. Masih lagi kita dalam bab Adabi Qada'il Hajah, Kitab At-Taharah. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamassanna ahadukum dhakarahu biyaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah minal khala'i biyaminihi wa la yatanaffas fil ina. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Muttafaqun alaih, yakni hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari di dalam sahihnya dan diriwayatkan oleh Muslim. Bila kita kata rawahul Bukhari, secara umumnya kita merujuk kepada riwayat al-Imam al-Bukhari di dalam as-Sahih al-Jami', iaitu Sahih al-Bukhari. Walaupun di sana ada lagi kitab-kitab al-Imam al-Bukhari yang lain, seperti Al-Adamul Mufrad yang tidak mensyaratkan hadis seperti mana syarat di dalam Sahih Al-Bukhari. Muttafaqun alaih, yakni seperti mana yang kita sebut sebelum ini, hadis itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim di dalam sahihnya. Tapi dalam kitab ni dia sebut wal lafzu li Muslim, dan lafaz daripada Muslim, atau lafaz ini lafaz Muslim, yakni dengan lafaz ini ialah lafaz di dalam Sahih Muslim. Yakni dalam riwayat Bukhari dan Muslim ada perbezaan lafaz, tetapi lafaz yang dipilih oleh di dalam kitab Bulughul Maram ialah lafaz yang dipetik daripada Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Kerana untuk orang-orang yang mengaji, kadang-kadang dia heran, dia tengok kenapa di dalam Sahih Bukhari lain sikit, sedangkan dia kata riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dia bagi tahu lafaz yang dia pilih ialah lafaz daripada Sahih Muslim. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu an, daripada Abi Qatadah radhiyallahu an katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminih, jangan seseorang kamu memegang, yamassan yakni benar-benar jangan pegang macam tu. Dia ada la yamassanna, jangan kamu sekali memegang seseorang kamu, dzakarahu kemaluannya, zakarnya, biyaminih dengan tangan kanannya, wa huwa yabul sedangkan dia sedang membuang air kecil.
Wa huwa yabul, dia panggil wawul hal, dalam keadaan dia membuang air kecil. Wala yatamassah minal khala'i biyaminih, jangan dia bersihkan daripada air daripada najis biyaminih, dengan tangan kanannya. Wala yatanaffas fil ina, dan jangan dia bernafas di dalam bekas minuman. Kita tengok hadis ni satu persatu. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu an. Abu Qatadah radhiyallahu an adalah merupakan Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, Al-Harith bin Rib'i bin Sinan Al-Ansari, merupakan seorang daripada Ansar, yakni orang Madinah lah dia. Dia telah menyertai Nabi SAW di dalam beberapa peperangan selain daripada Badar. Dia mula dengan peperangan Uhud, dia menyertai Nabi SAW. Yakni dia masuk perang tu kalah, iaitu perang Uhud. Dan itu satu cabaran yang besar. Saya bawa balik Mekah, Madinah. Biasa orang Malaysia ni setiap kali pergi Madinah, dia akan pergilah ke Uhud tu. Macam-macam lah sekarang orang pergi ke Uhud, berjalan, makan malam di Uhud, macam-macam lah Malaysia kan. Tapi tempat-tempat ni ialah tempat pengajaran. Uhud adalah satu cabaran yang besar kepada orang Islam. Kerana peperangan Badar dia menang. Dalam peperangan Uhud, perang kali kedua, dan orang Islam masih lagi lemah. Pada tahun ketiga Hijrah, Nabi SAW hadapi cabaran daripada awal. Masa awal Nabi bermesyuarat, Nabi cadang perang dalam Madinah, tahan di Madinah. Ramai orang-orang yang cadang supaya perang pergi keluar. Termasuk Hamzah, termasuklah juga orang-orang baru yang mereka tak sempat menyertai peperangan Badar. Pendapat Nabi, perang di Madinah. Nabi pula diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pedang yang patah, wal baqaratu tuzbah, dan lembu yang disembelih, yang memberi isyarat macam tak berapa baik tentang kesan peperangan ataupun natijah peperangan. Ramai orang kata keluar. Nabi pun pakai baju perang, Nabi keluar. Sehingga sahabat rasa bersalah, macam paksa Nabi untuk keluar pergi ke Uhud, keluar daripada Madinah. Tapi Nabi kata, itulah Nabi. Keputusan itu keputusan syura, keputusan mesyuarat. Dia pakai keputusan mesyuarat. Ini keputusan mesyuarat penting. Ada orang kata demokrasi tak boleh. Demokrasi tengoklah macam mana kita nak tafsirkan dia. Dia pergi tafsir, demokrasi menghalalkan yang haram. Hak tu dulu yang dia tafsir. Dia tak pergi tafsir demokrasi itu ialah mengambil kira pendapat orang ramai. Mengambil kira wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka itu hendaklah syura di kalangan mereka. Yang tu dulu sebut demokrasi, dia duk nampak hak belah haram. Dia tak nampak elemen hak bawa hak bagus. Dia tak nampak berapa banyak negara-negara orang Islam buat keputusan tidak melalui syura. Tidak bertanya pendapat umat di dalam memutuskan keputusan di kalangan mereka. Nabi keluar berperang. Dan sahabat-sahabat ni, sahabat, dia manusia. Orang Arab apabila berperang, mereka bawa, orang perempuan dia bawa harta mereka, lagi banyak mereka bawa, lagi bersemangat mereka mempertahankan harta mereka. Quraisy datang bawa harta. Nabi bagi tahu dah kepada rumah para pemanah yang Nabi tempatkan di atas bukit rumah tu, 50 orang tu yang diketuai oleh Abdullah bin Zubair, apa pun berlaku, hatta taqtairu
ala ru'usina, burung pi sagut makan kepala kita, kami pun jangan turun daripada bukit ni, tunggu sini. Pasal Nabi nampak takut serangan. Sebelum daripada itu, masa dalam perjalanan nak pergi ke Uhud, 700 orang dari kalangan pasukan yang menyertai Nabi keluar pasukan. Geng munafik tak setuju perang, balik. Cabaran tu, ramai-ramai pergi, ribu-ribu pergi, 700 lari keluar. Sebab mereka munafik. Bila nak kena perang betul, sembang derah lah, macam kita lah. Siapa pun sembang derah. Kata tak apa, mufti pergi dulu, kami duduk belakang. Sembang lah, sembang derah lah. Tapi bila betul-betul nak berlaku, mereka keluar pasukan. Bila mereka keluar pasukan, tak apalah, baguslah munafik keluar. Kemudian berlaku peperangan. Pada awal menang, lepas menang, geng-geng atas bukit tu tengok sahabat-sahabat hak di bawah ni dah menang, duk kutip harta, dia pun turun. Dia kata dah menang dah. Abdullah bin Zubair kata jangan. Nabi kata jangan turun walau macam mana pun. Mereka turun. Bila mereka turun, Khalid Al-Walid mengambil kesempatan, pusing bukit berkenaan dan tewaskan orang Islam. Patah gigi Nabi, luka pipi Nabi, besi tertikam di muka Nabi. Abu Ubaidah Al-Jarrah keluarkan besi daripada muka Nabi, tarik dengan gigi dia sampai sumbing gigi Abdullah. Abu Ubaidah Al-Jarrah tarik besi yang tertikam di muka Nabi. Nabi kata, kaifa yuflihu qaum khasabu wajhu nabiyihim wa huwa yad'uhum ila al-Islam. Bagaimanakah dapat berjayanya satu kaum yang telah mencemarkan wajah Nabi mereka, sedangkan dia menyeru mereka kepada Islam. Abu Ubaidah tarik 2 kali besi yang tertikam di muka Nabi. Quraisy sangka Nabi mati. Nabi naik di atas bukit, sahabat lindungi Nabi. Kemudian Quraisy sehingga sampai berita orang Islam pun sangka Nabi telah wafat. Lemah semangat mereka nak berperang. Lemah semangat mereka sebahagiannya. Sebahagian kata kalau Nabi wafat, kita wafat sekali dengan Nabi. Sehingga akhirnya Nabi tak wafat dan mereka tak dapat menamatkan semua 70 orang syahid termasuk Hamzah. Ini peperangan yang pertama yang disertai oleh Abu Qatadah Al-Ansari. Sebab itu Allah tetap menyuruh Nabi SAW bermusyawarah dengan mereka. Dan Allah menyatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu rasa hina, jangan kamu sedih. Kamu tetap paling tinggi jika sekiranya kamu beriman. In yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mislu. Jika kamu menimpa kecederaan, mereka juga pernah menimpa demikian. Mereka juga menimpa demikian. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikian itulah hari-hari yang silih berganti di kalangan manusia. Dia kata liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidhu minkum syuhada, supaya dibuktikan orang yang beriman dan Allah memilih di kalangan kamu orang-orang yang syahid. Wallahu la yuhibbul zalimin. Allah tak suka pada orang-orang yang zalim. Ini adalah merupakan peperangan yang mana Nabi peringkat awal mengalami tewas. Abu Sufyan pergi ke Bukit Uhud. Nabi ada di atas. Dia kata, ya Muhammad, al-harbu sujal, al-yawmu bi-yawm, yawmu lana wa yawmu alaina, u'lul hubal. Wahai Muhammad, peperangan itu silih berganti hari demi hari. Ada hari kami, ada hari kamu. Tinggilah berhala Hubal.
Berhala Hubal ialah berhala perang Quraisy. Berhala perang Quraisy. Nabi tak jawab, Umar jawab. Umar kata, Allahu a'la wa ajal. Allah yang maha tinggi lagi maha mulia. La sawa, tak sama. Qatlana fil jannah wa qatlukum fin nar. Yang mati di kalangan kami dalam syurga, yang mati di kalangan kamu dalam neraka. Islam kadang-kadang tak menang. Hatta peperangan disertai oleh Nabi, apabila salah cara, Nabi tak salah, pengikut tak betul, Allah tak bagi kemenangan besarnya untuk mendapat nasrullah, pertolongan Allah. Tapi tak menang tu bukan bererti Islam salah. Ya mungkin kelemahan kita, kesilapan kita, tapi Islam tetap agama yang benar. Qatlana fil jannah wa qatlukum fin nar wa qatlakum fin nar. Orang yang mati di kalangan kami dalam syurga, orang yang mati di kalangan kamu di dalam neraka. Abu Qatadah Al-Ansari terlibat juga di dalam banyak, termasuk terlibat di dalam perjanjian Hudaibiyah dan termasuk terlibat di dalam peperangan Hunain. Peperangan Hunain. Dan Nabi SAW pernah memuji Abu Qatadah. Nabi menyatakan, khairu fursanina Abu Qatadah, sebaik-baik perwira yang naik kuda ni, fursan, penunggang kuda kita ialah Abu Qatadah. Abu Qatadah Al-Ansari. Mungkin ada orang tanya, duk dengar nama Qatadah, Qatadah ni Abu Qatadah kan? Berkatalah Qatadah. Bila kita mengaji kitab hadis, kita mengaji kitab tafsir seumpamanya, berkatalah Qatadah, yang tu Qatadah, yakni Abu Qatadah Al-Haris bin Rib'i bin Sinan Al-Ansari, yang tu Abu Qatadah. Yang tu Qatadah, yakni Abu Qatadah. Abu Qatadah sahabi. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, dia bukan sahabi, dia adalah tabi'i. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi merupakan tabi'i, anak murid sahabat. Alim, hafiz besar, imam di dalam hafalan, guru besar di dalam ilmu hadis dan juga ilmu tafsir. Sebab itu selalu bila kita baca tafsir, kita dengar nama berkatalah Qatadah, kita dengar perangan Nabi itulah, bukan. Yang ni Abu Qatadah, yang tu Qatadah, yang ni sahabi, yang tu anak murid sahabat. Sajalah saya sebut bagi pengetahuan dah sebut nama. Qala, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminih, jangan seseorang kamu pegang kemaluannya dengan tangan kanannya, wa huwa yabul, sedangkan dia membuang air kecil. Ini khususnya zakarahu, zakar yakni membabitkan orang lelaki lah. Bila dia buang air kecil, dia kalau pegang Nabi kita jangan pegang dengan tangan kanan. Kerana seperti mana yang kita tahu, dia asalnya agama ni dia bagi kerja, tugas. Yang ni ada tugas dia, kanan kiri ada tugas dia, kanan ada tugas dia. Dan kanan ni adalah tempat kemuliaan. Salam dengan orang tangan kanan. Jarang orang lupa salam dengan tangan kiri. Peliklah kan. Salam dengan tangan kanan, memberi dengan tangan kanan. So dia tak bagi yang ni buat kerja-kerja yang membabitkan benda-benda yang tak berapa elok. Walaupun kerja yang tak berapa elok tu wajib juga. Dari satu sudut dia mulia juga, kerana dia kalau tak cuci maka kita tak boleh solat. Tapi dia buat pembahagian kerana Allah mahu manusia ni tahu tentang fitrah dalam kehidupan dia. Maka tangan kanan
Kalau dia buang air kecil, Nabi kata jangan pegang dengan tangan kanan. Habis kalau tak pegang dengan tangan kanan, nak pegang apa? Kalau orang tanya itu payahlah. Kita ada dua tangan, kanan dan kiri. Maka dia pegang dengan tangan kiri. Perbincangan di kalangan para ulama. Mereka kata, adakah ia khusus bagi semasa buang air kecil sahaja? Maksudnya masa lain dia boleh pegang? Ataupun dia kalaulah buang air kecil tak boleh, masa lain pun tak boleh. Di kalangan para ulama ada yang menyatakan ia khusus berhubung dengan buang air kecil. Sebab Nabi kata wa huwa yabul, semasa dia buang air kecil. Kerana dia ada kaitan dengan najis, takut terkena tangan. Yang ni kalau dia pegang masa lain tak ada masalah lah. Dan pegang ni banyaklah bagi orang yang berkahwin ni macam-macam lah kan. So Nabi yang ni sebagian ulama kata khusus yang berkaitan dengan hal ini. Sebagian mereka kata jika masa buang air kecil tak boleh, yang lain pun pegang dengan tangan kiri, yang lain lebih afdal, lebih aula untuk tangan kiri. Apapun yang pentingnya orang lelaki bila dia buang air, dia pegang kemaluan dia dengan tangan kiri bukan kanan. Tak payah tanya lah orang perempuan pula. Orang perempuan tak macam orang lelaki. Jadi soalan tu tak perlu lah. So orang lelaki biasanya dia mungkin dia akan kontrol supaya tak mericik kat dia, masuk pada tempat yang betul. Jadi dia pegang, sunnahnya dia memegang dengan tangan kiri. Wala yatamassah minal khala'i bi yamini, dan dia tidak mencucikan daripada sama ada dia istinja ni kita cuci dengan air, ataupun istijmar kita guna dengan batu, ataupun zaman sekarang tak kira lah masa kita buang air kecil atau air besar, kalau kita nak cuci dengan tangan kiri, kalau orang tu guna kertas ataupun digunakan batu juga, digunakan dengan tangan kiri. Kita mungkin fikir simple lah benda ni, tapi ada orang, Nabi ni agama dia ajar benda tu. Padahal benda tu siapa duk tengok kita duduk dalam bilik air seorang-seorang kan, bukan ada orang duk tengok nak guna tangan kanan takut member nampak pula, dan tak ada kan. Tapi ini adalah soal disiplin, kerana agama mengajar disiplin ini. Maksudnya ketika bersendirian pun kita jaga soal kebersihan pada diri kita. Kerana ada orang bila bersendirian dia tak jaga kebersihan, terutama apabila babit dengan orang lain. Sebab tu makanan yang kita beli yang dibuat oleh orang ni, kalau dia tak beriman ataupun tak takutkan Allah, kadang-kadang kita takut dia buat. Cicak masuk, cicak sekok, buang bukan siapa nampak. Kan macam itulah orang. Dia tak ada, mungkin barang tu kadang-kadang dah masuk binatang lah, kotor lah. Nak buang ni banyak ni, seperiuk ni, siapa bukan nampak. Dia buat, dia jual, kita beli. Dia berdosa lah. Dia berdosa. Tapi agama ajar kalau dengan diri sendiri awak disiplin. Soal ini apatah lagi yang membabitkan dengan orang lain. Ini nilainya, tingginya nilai yang diajar oleh agama tentang adab di dalam kehidupan ini. Kemudian wala yatanaffas fil ina, jangan dia bernafas di dalam bekas minuman. Nabi SAW larang. Ni kita akan sebut beberapa perkara tentang ina ni. Nabi kata la yatanafas, yakni dia jangan dia bernafas tu, masa minum tu bernafas kena di dalam air. Nabi SAW ajar perkara ni. Dalam masalah minum ni ada beberapa perkara yang sunnah yang diajar oleh Nabi, bukan masalah bernafas saja. Ni kadang-kadang kita sebut berulang kali, tapi sajalah nak ingatkan. Yang pertama, apa kita nak buat bila nak minum? Bismillah.
Bismillah. Sebahagian ulama hingga menyatakan wajib bismillah. Wajib bismillah. Walaupun kebanyakan menyatakan sunat bismillah. Supaya syaitan tak bersama dengan dia. Ini sunnah qauliyah dia panggil. Dalam nak minum tu ada sunnah yang membabitkan perkataan. Bukan semayang je ada sunnah fi'liyah dengan qauliyah. Minum pun ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyahnya apa? Bismillah. Bismillah. Kalau dia kata Bismillahirrahmanirrahim pun tidak mengapa. Ini Bismillah. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, kata Anas, inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza syariba tanaffasa thalathan. Nabi apabila minum dia bernafas 3 kali. Maksud 3 kali ini kata Nabi huwa dalam sebagian riwayat huwa ahna wa abra wa amra. Maksudnya dia nafas 3 kali. 3 kali ini menurut Al-Imam Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad, maksudnya dalam satu bekas dia minum sekali. Setelah bismillah dia minum, dia bernafas di luar, kemudian dia minum pula, kemudian dia bernafas, kemudian dia minum pula, kemudian dia bernafas. Yakni 3 kali dia lakukan untuk menghabiskan satu minuman. 3 kali dia bernafas. Dan riwayat-riwayat hadis itu menyebut bahawasanya Nabi SAW menyebut jika perbuatan yang demikian itu ahna wa amra wa abra, yakni dia akan lebih elok dipandang, lebih baik, mengelakkan daripada penyakit, dan lebih menjadikan perkara itu mudah diminum dan mudah hadam. Sehingga sebahagian para ulama menyebut fadilat minum dalam satu bekas tu 3 kali, yakni 3 kali berhenti supaya kita nafas, seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jika kita lakukan hal itu, maka ia adalah sunnah. Maka ia adalah sunnah. Termasuk sunnah ni, macam kita tahulah, antara sunnah fi'liyah ni, minum dengan makan ni, ialah dengan tangan kanan. Kadang-kadang orang bila dia pilih majlis, dia makan nasi tangan kanan, dia minum tangan kiri. Cuma dia letaklah kat bawah ni sikit, bagi ada tas sikit dengan tangan dia ni. Tapi yang dia suap tu juga termasuk yang suap ke dalam mulut dia ialah tangan kiri. Dia telah minum dengan cara syaitan. Dia kata takut kotak cawan. Cawan zaman lah ni, terutama zaman di Malaysia ni, kita tak share dengan siapa dah. Melainkan kita takut licin tangan tu, kita makan nasi apa berminyak sangat, kita letak jaga takut jatuh lah, takut lincin jatuh. Tu adalah kelonggaran. Tapi kalau kita boleh pegang dengan tangan kanan, taklah kita pegang dengan tangan kanan. Hatta Islam tanafas fil ina, bernafas di dalam bekas minuman. Nafas dalam bekas minuman, artinya orang Islam kalau minum, orang lain boleh share dengan dia, pasal dia tak bernafas dalam tu. Ini ada Islam, kita tengok dia suruh kita kekalkan identiti kita, cara makan, cara minum, cara pergi bilik air, because we are Muslim. Sebab kita Muslim, kita ada cara hidup kita. Dan apabila manusia ni sekarang ni, dia kata kita jangan beza-bezakan di kalangan manusia. Kita tak bezakan di sudut keadilan, tetapi kita ada identiti yang berbeza. Kita ada identiti berbeza, akidah kita berbeza,
Cara pakaian kita berbeza. Benda yang kita makan juga berbeza. Bukan saja kita makan yang halal, kita makan dengan cara orang Islam. Halal dalam arti kata halal, maksudnya halal bukan saja tak makan khinzir, tak makan rasuah jugalah. Halal, tapi cara makan juga orang Islam makan dengan tangan kanan. Sebahagian orang pergi ajar masuk dalam majlis macam mana protokol punya cara nak masukkan, yang dia fikir baguslah, tak apalah, jangan bagi sampai tersentuh bunyi, jangan sampai sudu kena kuat dengan pinggan. Kalau dah cedok, potong tangan ni, makan tangan kiri, dan sebagian orang ikut. Sebagian orang kadang-kadang saya lihat terlibat dalam agama, mengajar agama, tapi minum tangan kiri. Sebab kerana kadang-kadang dia cakap sunnah-sunnah yang lain, tak apa, baguslah. Tapi ini sunnah. Orang Islam ada cara hidup kita itu sendiri. Apabila kita ada cara hidup kita sendiri, kawasan orang Islam, orang masuk, nampak kebersihan orang Islam. Saya pernah pergi ke Durban, India. Cerita India lah, kan. Di luar tu saya rasa serabut. Dari Saharanpur saya naik di India ni, dia dulu saya pergi lah. Sekali India sini marah pula, bukan India sini, saya cerita India sana. Kita naik bas, kita nak pergi pada satu tempat tu. Kita tengok dia mula tunjuk arah yang kita nak pergi kok lain, yang dia duk pergi ni kok lain. Dia tanya dia, nak tanya tak erti. Kawan tu ditanya sikit, tanya. Lagi dia kata hari ni kami tak mau pergi. Tadi masa ambil tiket pasal pohang ke tepi kan. Dah kita perjalanan 5 jam. Kawan saya, dia profesor lah, UIA lah. Nama dia Suyuti, dia tulis buku, Suyuti Abdul Manas. Dia kata, Asri, kita jangan bertengkar dengan mereka ni. Kita tak mau mati, mereka ni nak mati. Pasal kita nak main mengaji dia. Turun tengah-tengah. Pak. Mana? Kampung India mana? Saya tak tahu. Sampai kami di situ, duduk. Mana ni kata, macam mana kita boleh lemas ni? Gajah pun ada, tengok duk tambat di pokok. Babi pun, babi hutan ni kan, duduk. Babi ni dia free food dia apa, rata dah boleh dapat. Yang dia tak makan lembu walaupun banyak kan. Kita duduk sat rasa macam kelam. Rupanya orang kampung tu dia keluar tengok kita keliling penuh macam dengan aksiden kereta lah. Dah lah tengok Cina mana main kampung kita kan. Mana dia nak tahu Melayu, dia tahu macam ni muka Cina kot kan. Tengok muka saya. Pada tu saya pun kata kat kita bangkit pelan-pelan, kita jalan. Dia pun ikut orang, takut dia dah kampung ni. Semua pakai sing-sing cawat macam kain plekat tu kan, dia pakai sing-sing kan. Tengok jalan tengah kampung hutan mana, kelebihannya Grab Pepsi ada. Ini kata minum Pepsi. Tanya, kami nak pergi Saharanpur, boleh? Dia kata boleh, pergi mahal. Naik tarik tu. Kita naik dia tarik. Kira-kira duit Malaysia lebih kurang 15 sen. Okey dah, RM1 pun tak apa. Duit dia. Dia akan pandai. Sampai sekat tak boleh. Dia kata ada ni pula, kena tambah lagi 2 kupang. Lebih kurang tu lah. Lagi tambah. Tahu nak sampai tu dekat RM1 lah. Sampai serabut kita tengok. Serabut.
kotor. Naik bas, orang mereka ni miskin, kampung-kampung, baju terkoyak, pakai seluar pun kira kot tak nampak hak tu kot, yang lain koyak. Tapi bila lalu kot sungai apa, mereka nanti baling duit shilling apa, mereka anggap macam berkat ke apa kot, gitu. Kita duduk dengan rambut kita jadi kusut masa berketui-ketui lah, dengan berdebu perjalanan jauh daripada Delhi. Kemana kita dua nak jadi kata? Nak pergi ke Durban, nak pergi jumpa, ambil sanad hadis di Durban. Pergi sampai ke sana, sampai kat Durban tu, tengok turun-turun orang bergaduh pula macam tu. Tengok, nak bertikam, malas nak tengok. Saya pernah tengok bergaduh lebih kurang di Mesir, di New York. Saya naik bas sangkut-sangkut daripada Jordan pergi ke Mesir, ke Kahirah, naik bas sangkut berhenti, tidur padang pasir, lepas tu sambung balik naik kapal dagang, akhirnya sampai. Tu masa muda-muda hebat lah. Tak hebat sangat, boleh gagah. Kemudian artinya bergaduh. Tapi bila saya sampai masuk ke dalam kawasan Darul Ulum Durban, kawasan orang Islam, suasana dia lain. Terasa beza Islam tu. Pakaian putih, bersih pelajar-pelajar, pergi ke masjid, kita mandi, ayak hitam badan ni. Kan? Mereka bagi mehman khanah, rumah tetamu dia bagi. Pasal kami tunjuk satu surat daripada musyrif kami di sini, Maulana Abu Lais, yang saya buat PhD dengan dia. Dia tulis surat pada pusat pengajian dia tu, dia kata ni bagi mereka ni. Jadi kan lain, pagi-pagi subuh pergi salat, putih pula pelajar-pelajar, suasana tenang, tilawatul Quran, tak ada dengar semua. Walaupun bandar tu malam gelap, kebau tarik makanan jual macam tahun 1800 ke apa, kan? Tapi suasana tenang. Muslim bila ada agama, orang pun macam tu lah. Patutnya dalam keserabutan manusia ni, bila dia masuk ke dalam kampung orang Muslim, terasa suasana Muslim, adab mereka, kesantunan mereka, budi bahasa mereka, cara mereka bercakap dengan orang. Orang Islam bila nak cakap dengan orang, Assalamualaikum, peace be upon you, bagi ucapan kesejahteraan dahulu. Islam mulakan dengan sejahtera. Ini adab orang Islam. Sebab itu kita lihat dalam apa keadaan pun, orang komplain, orang kata, tuduh orang Islam. Masyarakat bukan Islam sentiasa boleh hidup di dalam masyarakat Islam. Minoriti bukan Islam, di mana saja mereka boleh hidup. Orang Hindu di negara ini sekian lama boleh hidup dengan aman. Walaupun mereka ada komplain, Murti and the gang buat komplain, itu semua merepek dia saja. Kalau nak dibandingkan, jauh lebih baik daripada apa yang dialami oleh orang Islam di negeri India, apa yang dialami oleh orang Islam di Assam. Orang Islam jumpa orang Hindu, dia tak katuk orang Hindu, dia tak pukul orang Hindu. Ada jenazah orang Hindu ke apa, dia tak kacau. Dia beli di kedai orang Hindu ataupun kedai orang Buddha, dia bayar, dia tak tipu. Walaupun kalau ada orang yang menipu, tapi semua orang tahu majoriti orang Islam tidak lakukan hal itu. Di tengah-tengah kampung Melayu Muslim boleh ada kedai orang bukan Islam dan dia dapat membuat perniagaan dengan baik. Hal yang sama sukar untuk berlaku kepada orang Islam di tengah-tengah masyarakat, kebanyakan masyarakat bukan Islam. Maka orang Islam santun dalam hal ini. Kerana agamanya, sebodoh-bodoh orang Islam, dia tahu bahawasanya
Dia tidak menginayai orang lain. Dia ada pakaian yang berbeza, dia ada cara yang berbeza, tetapi dia ada disiplin dalam hal ini. Sebab itu masjid, saya bila lihat kepada kes yang saya tak katakan semua kuil, orang yang serang kuil itu memang tak dapat diterima. Itu bukan perbuatan orang Islam. Orang yang mengambil upah serang kuil, semua kaprit itu tidak pernah diiktiraf oleh sesiapa. Tetapi tindakan menghukum penjawat awam, anggota bomba itu, mereka pukul, itu adalah tindakan yang jauh lebih zalim. Kerana semua orang tahu yang serang kuil itu salah. Tapi duka cita, setelah anggota bomba itu kena, ada pihak yang tertentu, bolehlah pula pihak abang kata sebenarnya kena langgak dengan lori bomba sendiri. Dan ini sangat tidak baik untuk menunjukkan tentang keharmonian beragama. Yang saya lebih heran apabila ada menteri yang boleh pergi angkat tangan pula mereka. Saya bukan masalah apa, nak pergi jumpa tak apa. Tetapi kes masih lagi dalam perbincangan. Tak, angkat tangan ni tanda kemenangan. Kita tak ada siapa menang kalah lagi. Itu antara dia dan developer. Islam tak pernah pun kata bahawasanya kena musnahkan kuil itu dan serang. Islam tak kata. Cuma kita kata mesti ada peraturan. Negara ini kena ada peraturan. Bukan saja peraturan kita kata untuk kuil, peraturan juga untuk masjid. Cumanya masjid dalam negara ini sukar nak dibina melainkan dengan keizinan yang begitu jelas. Ada satu masjid di dalam Perlis ni yang dibuat tanpa keizinan. Tuan dia telah buat dan tuan dia telah meninggal. Sukar sampai sekarang untuk kita iktiraf. Kena syarat-syarat dia, kena dia buat, mengambil kira masalah tempat, tak ada parking, takut ganggu taman berkenaan. Nanti kalau semayang orang ganggu jiran-jiran sebelah, kita tak luluskan. Kena masjid ada peraturannya. Bukanlah saya kata orang Islam perfect, tidak perfect. Demikian juga kalau nak buat kuil ke apa, mesti ada peraturannya. Tak boleh pasang terus pergi buat. Orang kata apabila saya kata kuil mesti dibina, saya tak kata kuil, saya kata worship places, rumah ibadat. Semua rumah ibadat. Kuil, bukan kuil, hatta masjid dan surau mesti mengikut peraturan. Orang kata tak kena tempat, Mufti Perlis sebut dalam keadaan saya kena, itu the real issue. Alhamdulillah, apabila yang Mak Muhammad Perdana Menteri buat keluar kenyataan, itu antara yang awal dia sebut bahawasanya masalah dalam negara kita adanya temple yang banyak yang dibina tidak mengikut peraturan. Bukan kerana kita anti dengan agama tu, tak. Tapi manusia kena hidup dengan peraturan. Kena ada peraturan, kena ada disiplin. Dan kita orang Islam kena jadi example dalam benda ni. Kena jadi contoh yang baik dalam hal ini. Kena tunjuk peraturan. Masjid, kita main masjid, kita parking kereta elok-elok. Sembahyang Jumaat, parking kereta elok-elok. Supaya jangan orang kata, Nabi ni ajak kanan, kiri, semua tok. Kadang-kadang sama masuklah Masjid Alwi ni, dah suara tak ada ni, beletiak lah. Kan, sama juga. Kadang-kadang ada petak tu, dia untuk 2 orang. Kita main awal, orang tak ada lagi, kita balan kereta kita seorang, lentang duduk tu. Tak boleh lah kereta orang lain. Saya tengok ada kereta tertentu, itu tiap-tiap hari kereta dia ni saya tengok. Tak ada lah saya nak sebut siapa kan. Saya kata suruh dia parking elok. Boleh orang lain juga parking. Taman Masjid Alwi ni subuh pun orang main sembahyang ramai. Parking disiplin. Orang Islam ini yang kita, Nabi ni sampai duduk seorang pun, seorang orang tak tengok, basuh tangan kiri, jangan tangan kanan. Tambahlah apabila kita berjamaah duduk dalam masyarakat,
Kita mesti jadi contoh yang baik supaya non-Muslim dalam negara ini melihat orang Islam mematuhi disiplin diri mereka. Kita jangan react kepada mereka dengan cara yang salah. Kita tunjukkan contoh yang baik, bahwasanya kita manusia yang bertamadun, insya-Allah. Azan. Tentu ada soalan, boleh lagi soalan. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya jawab soalan. Tak boleh panjang. Bateri nak habis. Adakah orang yang makan tangan kanan jadi syaitan? Dia bukan jadi syaitan lah. Dia amalan syaitan. Amalan syaitan. Nabi SAW menyebut, Inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Sehingga ada orang hadis ni menyebabkan, hadis riwayat Muslim menyebabkan sebahagian para ulama mewajibkan minum dengan makan dengan tangan kanan. Haram makan dan minum dengan tangan kiri sebahagian mereka. Apatah lagi di sana ada riwayat di mana satu orang dia makan dengan tangan kiri dah. Nabi SAW suruh dia makan dengan tangan kanan. Dia kata, la astati', aku tak mampu. Ada orang, setengah orang ada macam tu, badui ke apa, tegak. Nabi kata, la stata'ta, kau tak akan mampu. Sehingga setelah Nabi kata perkataan itu, dia tak mampu lagi angkat tangan kanan dia ke mulut dia. Berdasarkan hadis-hadis yang seperti ini, maka disuruh kita menggunakan tangan kanan, tak boleh guna tangan kiri. Satu lagi yang diajar dalam hadis ialah supaya kita, orang kata minum langgah lah. Minum apa, langgah langgah. Orang utara tahu maksud. Nabi SAW dalam hadis, baginda sebut hadis Abu Nuaim, baginda kata, idza syariba ahadukum falyamussu massa, apabila satu orang kamu minum, maka dia yamus, yakni dia sedut dengan sedutan. Biasanya budak-budak sedut susu mak dia tu kan, Nabi kita sedut macam tu. Wala ya'ubbu abba, jangan langgah. Jadi kita macam tu juga dengan orang langgah. Dia sekarang nak buat kursus protokol cara makan dalam majlis. Sunnah Nabi SAW, ajak cara makan, disiplin, kan? Cara makan elok. Dan ini penting. Saya nak sebut satu contoh disiplin ni. Adab. Dia ada masalah haram, halal. Ada adab dalam hidup ni. Adab jumpa dengan orang, adab salam orang, salam dengan orang. Kadang-kadang dunia ni dah, manusia ni duk main gadget ni. Jadi dia dah tak ada bahasa. Bahasa dia pun dah ringkas. Kemudian semua jenis tulis. Nak gelak pun senang, LOL, gelak kan. So tak apalah, dia satu sudut. Siap, bukanlah nak komplain, tapi nama komplain lah juga. Pergi Mekah selalu lah, bukan Mekah, bukan sehari 2 hari dulu lah, atau mana-mana. Kita tengok sebahagian manusia, ya Allah, dia punya bersusah payah pergi masuk Raudah. Sampai masuk Raudah, yang pertama wah, keluar kamera, ambil gambar. Apalah yang dalam fikiran dia. Kita pergi masuk kawasan solat,
Satu orang tu dia pergi, bukan Malaysia lah, Pakistan. Ingat. Kita semayang ni ingat sejam lebih. Dia duduk berdiri sejam duduk pergi ambil gambar orang. Teruk-teruk dia pergi masuk kawasan tu. Kalau orang nak ambil gambar, ambil sekeping dua orang keluar, bagi orang lain lah pula. Itu satu hal. Lepas tu bila jumpa kita, saya bukanlah tak nak kata menyombong apa. Kita bukan selebriti ke apa, jumpa tak apalah. Mungkin duk tengok Dr. Mazhar lah apa lah ni, kan. Mufti Perlis, jumpa nak bersalam, okey lah salam abang. Salam, Assalamualaikum. Pak abang, saya orang Perak, saya orang Terengganu. Man, tak apa. Assalamualaikum, boleh ambil gambar? Ya, tak ada bahasa apa dah. Dalam dunia ni, seberang jalan mai sampai dalam Masjidil Haram, orang nak semayang, dalam duk kalut nak semayang. Boleh ambil gambar selfie satu. Solatlah dulu. Saya memang tak bagi. Memang lepas nak tulis semua orang tulis habis. Saya tak bagi. Sebab baru ni hari tu saya tak bagi. Duduk tengah tawaf boleh ambil. Kita duduk tengah tawaf, duduk fikir macam-macam nak berdoa, dia nak selfie duduk tepi kita. Saya tak bagi. Sahabat dia, saya tak ambil gambar dalam masjid ni. Sebenarnya bukan saya tak ambil, ada juga. Kau dah tak ada siapa. Ni kadang-kadang orang duk kalut nak tawaf, dia pergi tengah-tengah tu. Orang nak, dia duk gaduh nak ambil gambar. Kalau kita dan berhenti ambil gambar, ramai pakat duk ambil gambar. Bukan saya tak mau, ada masa boleh lah kan. Kadang-kadang kita duduk situ tak ada masa, kita nak pergi semayang tu. Kemudian saya rasa dan kemudian tak betul ambil gambar sikit ambil berkat. Tak ada berkat apa, ambil Facebook je. Saya kata tak ada. Nak ambil kenang-kenangan dah, kadang-kadang kita bersembang apa, tak apalah. Tapi ikut time lah. Mai-mai Assalamualaikum sembang. Ni mai-mai Assalamualaikum ambil gambar. Apalah pentingnya gambar ini? Tidak memberi manfaat pada dunia kita, tidak juga akhirat kita. Nak ambil, bukan kata saya tak boleh ambil, boleh ambil. Tapi biarlah masa yang sesuai. Kalau nak pergi masjid ni, orang ni nak pergi masjid, ambil. Bukan 3 pagi kita pergi masjid, Masjidil Haram. Kita nak semayang, tahajud ke apa, ada jumpa orang kita. Time 3 pagi pun teringat nak ambil gambar ni. Kita nak dia jumpa, saya mungkin dia jumpa orang lain pun sama lah kan. Saya tengok dah nampak muka saya dah, dia seluk poket dah. Kamera lah tu dia nak ambil. Handphone lah tu. Saya kata, entah duduk di tempat yang baik, entah berdoa lah. Ambil gambar anak ni belum tentu baik, belum tentu berkat, belum tentu apa. Kalau entah tanya, tak ada apa kebaikan dia. Anak dengan entah ni sama, sila-sila anak teruk dia entah ni. So, doa lah Allah Ta'ala. Supaya kita yaghurrannakum hayatud dunya, taghurrannakum hayat, telah menipu kita kehidupan dunia ini. Mohon nasihat Datuk Mufti pada orang sunnah yang mengikuti kuliah sunnah tapi masih percaya bomo. Adakah? Dan semua keburukan dari saka. Sunnah-sunnah ni apa? Sunnah tu bukan sunnah dia ni sunnah. Pasal apa kuat sunnah? Pasal apa kuat sunnah? Tak baca qunut. Itu bukan kuat sunnah. Itu tarjih salah satu. Sunnah, akidah dia sunnah. Akidah dia tidak mensyirikkan Allah. Bersih akidah dia. Yang penting akidah tu kena sunnah. Manusia semua orang ada buat dosa, tapi akidah dia tidak syirik. Tidak ada khurafat. Yang ni yang penting. Selepas daripada tu amalan-amalan sunnah yang lain lah. Sebab itu maka kalau dia ikut sunnah, dia tak pergi. Bagi kepada bomo ni nak tengoklah. Kalau bomo tu bomo patah, bolehlah dia mengurut tangan kan. Tapi kalau bomo ni ramal, syaitan kerja dia untuk membangkitkan al-adawatu wal baghdha, kata Quran. Kita pergi kat bomo, dia kata ni bukan orang lain ni yang buat ni.
Kita hak dengar ni, hak percaya bomo ni, siapa dia? Ada kena-mengena ni. Syaitan. Ada tak 2-3 hari lepas satu perempuan mai adik-beradik? Teringat ada sepupu. Tengok syaitan punya akal. Kadang-kadang dia ni kawan yang buat ni pakai kereta merah. Dia teringat berapa pakcik dia, pak menakan dia mana kereta merah. Rumah dia tu tepi bendang. Bumbung rumah dia warna apa kan? Warna merah ke? Dia ni tak apa jauh. Sah dah. Syaitan bagi berkelahi. Kelahi dia dengan pak saudara dia. Syaitan. Dia pandai. Itu kerja dia, bagi bergaduh. Sebab itu orang yang mempercayai bomo ni akhirnya syaitan. Dan ahli sihir ini termasuk dalam kabair, mubiqat, dosa-dosa besar. Ahli sihir. Sebab tu dalam sebahagian, dalam mazhab Imam Malik, ahli sihir ni hukum mati. Walaupun susah lah nak proof kan. Pasal ramai orang bergaduh adik-beradik, macam-macam berkelahi. Ada anak tak cakap dengan mak, ada mak sihirkan anak. Saya pernah jumpa satu orang perempuan, anak dia jadi bodoh 17 tahun daripada elok-elok. Saya dijumpa, saya lama cerita. Dia tanya, dia habaq kata macam mana anak dia jadi bodoh apa. Saya tengok dia ni, saya kata makcik ada buat apa-apa kah ke anak makcik? Saya kata kat dia lah, jangan tuan-tuan nak main berubat dengan saya pula ni, saya cerita ni. Jadi lain kali dia kata, ya saya nak berubat, saya nak buat kat menantu saya, kena kat anak saya. Dia pergi cari bomo mana sihir, pergi tanam kat rumah anak dia. Dia nak bagi menantu dia langkah, anak dia langkah, kena sihir tu. Bodoh anak dia 17 tahun. Kerja tak boleh, apa tak boleh, jadi bodoh tak tahu apa. Syaitan. Min amali syaitan. Bodoh. Akidah yang bersih, bila akidah kita bersih, sadar kita rah, dada kita bersih. Orang yang ahli yang duk pergi ke bomo ni, bukan dia boleh buat apa, dia sentiasa serabut. Orang yang percaya hantu ni, tuan-tuan tengok, kita pergi rumah dia, cerita dia kena hantu, pergi lagi setahun pun duk cerita tu lah, hantu baru pula main. Tengoklah geng-geng hak duk kena hantu ni, minat bomo ni tak habis-habis, hantu attack dah. Hak orang lain hantu tak attack, yang dia hantu duk attack. Kita heran. Sebab tu malu kat orang putih kadang-kadang. So saya kata orang putih terjun dalam sungai, tangkap buaya, bos selotip mulut buaya tak boleh buka. Buat keluar buaya, buat muzium buaya tu yang krokodil hunter tu di Australia. Saya pergi dia punya tu. Oh, hebat tempat dia. Kita jampi buaya. Bomo buaya. Dengan bomo pun buaya makan. Turun nak tangkap buaya tu denah berjampi. Dia jampi pun tak pakai seluar pendek lah. Terkejun tangkap buaya. Superstition. Karut marut. Menjadikan kita bodoh. Balikkan soalan ni saya ada jawab. Kahwin mut'ah dia tanya. Itu kita cerita saya kahwin mut'ah. Lah sama tak ada soalan-soalan lain saya akan jawab minggu depan, panjang.
Dia tanya posisi suami isteri tidur macam mana. Kan? Wallahu ta'ala alam. Nabi SAW dia mengajar kita supaya wa'ashiruhunna bima'ruf, gaulilah isteri dengan cara yang baik. Kok mana kita tidur pun dengan isteri kita, orang kata ada belah kiri ke belah kanan ni tak boleh nak ditentukan, kerana ikutlah tabiat masing-masing, kan? Ada orang dia kadang-kadang suami dia perlu duduk belah kanan, kadang-kadang duduk kiri, mengikut kepada kesesuaian tempat dia, tempat yang dia duduk itu. Namun yang Nabi ajar tidur berwudu, baginda sallallahu alaihi wasallam dia tidur di atas lambung kanan. Biasanya logiknya lambung kanan, tentulah isteri berada di sebelah kanan lah. Kalau tidak kita akan membelakangi isteri kita. Kita akan belakangi isteri kita secara logiknya. Tapi kalau isteri kita tu dia sejuk, dia duduk belah kiri, itu tak apa, lagi mana dia rasa kita tidak menzalimi dia. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, insya-Allah sebanyak soalan ni saya bateri nak habis. Minggu depan insya-Allah. Minggu depan saya ada syarat pembentangan pagi di Kuala Lumpur. Tapi insya-Allah tuan-tuan jangan tengok, "Wih, ni ada program di KL ni, tak ada kuliah pula." Saya balik. Takut tuan-tuan buat demonstrasi kerana kuliah lama tak ada. So jadi saya akan balik hari itu juga untuk sambung kuliah kita minggu depan insya-Allah. Wallahu taala.